Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau, pintar hijau bersih, sagudari-sagudari வணக்கம், செம்மினி ஹுவாரமா, நிஹாவுமா, கை பஹலுக்கும், anabil hair, syukran, marairen huarin, inturan wamenda icaran tacau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah, selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan juga merangkap penganalisis politik. Saya merujuk kepada suasana pilihan raya Negeri Melaka yang ke-15. 16 hari bulan November, pengundian awal telah berjalan. Hari ini sudah masuk 17 hari bulan November. Kelak kita menunggu 20 hari bulan November, pengundian sebenar. Masyarakat pengundi 495,196 ribu pengundi akan tampil mengundi. Namun, kita dikejutkan dengan pelbagai fenomena luar biasa yang berlaku di sepanjang suasana kempen pilihan raya negeri Melaka, dan bagaimana pemimpin-pemimpin parti politik antaranya Barisan Nasional Pakatan Harapan, Perikatan Nasional Putra Iman, calon bebas, mereka menjalankan kempen secara lestari bijaksana, menggunakan media baru, menggunakan pendekatan turun padang, menjaga SOP yang ketat. Namun, kemunculan tokoh-tokoh ataupun mereka yang mempunyai pengaruh, bekas-bekas TYT Negeri Melaka. Tun Dr. Muhammad Khalid Yaakob adalah bekas atau mantan TYT Melaka. Dikatakan hadir berturut-turut 2 kali bersama segelintir pimpinan Parti Pakatan Harapan. Gambarnya tular. Kenyataan yang tertera dalam media sosial adalah endorsement satu berita baik, kabar gembira. Lantaran daripada kehadiran, kewujudan, keberadaan Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Tun Khalil dikatakan hadir. Itu menjadi kekuatan kepada kemenangan atau isyarat, gambaran bahawasanya Pakatan Harapan akan menang pilihan raya Negeri Melaka yang ke-15. Mungkinkah ini satu realiti maupun fantasi? Kenyataan yang keluar daripada mulut para pemimpin. Selang 1 hari selepas YB Mat Sabu menyatakan endorsement kehadiran TYT, mantan TYT, di dalam sembang santai sambil meminum kopi di warung, YB Mujahid pula menularkan satu lagi sekeping gambar beliau bersama mantan TYT Melaka, Tun Khalil Yaakob. Saudara, kalau saya melihat kepada kredibiliti dan juga karisma serta pendirian integriti Tun Khalil, agak berbeza ketika beliau menjadi Tun, khususnya TYT Negeri Melaka. Beliau dilihat sangat kuat dengan fahaman UMNO dan Barisan Nasional. Siapa tidak kenali Tun TYT Melaka? Menyelamatkan UMNO ketika reformasi Anwar Ibrahim 1998 sebagai Setiausaha Agung UMNO, membantu Tun Mahathir secara ekstrim kerana pada ketika itu pergolakan reformasi kebangkitan rakyat untuk menentang rejim Mahathir. Pada ketika itulah, dengan pengalaman, kedudukan merit,
yang dimiliki oleh Tun Khalil Yaakob. Tun berjaya menarik ahli akar umbi atau pengundi akar umbi untuk menyertai UMNO dan seterusnya, memastikan Tun Mahathir dan Barisan Nasional UMNO kekal berjaya. Tun Khalil dikatakan sebagai pernah menjawab pelbagai jawatan PTD di luar negara, ambassador. Pernah menjadi Menteri Besar Pahang, anak Pahang. Namun setelah beliau membantu menghampas pulas, memenangkan Barisan Nasional UMNO ketika konflik atau krisis politik 1998 di antara Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar, maka Tun membalas jasa baik. Tun Mahathir membalas jasa baik Tun Khalil dengan mencadangkan nama beliau sebagai TYT Melaka. Bermulalah sejarah TYT Melaka di mana anak negeri Pahang berada di Melaka. Dan akhirnya pelbagai persepsi diberikan oleh setengah pihak berkaitan keberadaan Tun di Melaka. Namun apapun, Tun telah melakukan yang terbaik untuk anak negeri Melaka. Masyarakat, penduduk, sumbangan Tun tidak pernah dipertikai, malahan dihargai dan diingati. Namun ketika Adli Zari sebagai Ketua Menteri Melaka hilang sokongan majoriti, maka Adli tidak mempunyai pilihan dan Adli tidak mahu menyerahkan kuasa atau mengalah kepada BNPN. Maka Adli telah mohon kepada Tun Khalil Yaakob supaya pilihan raya menjadi pilihan. Namun Tun menolak dan Tun memberikan isyarat bahawa Adli diberi masa seminggu untuk membuktikan. Beliau mendapat sokongan majoriti daripada 28 adun. Sekurang-kurangnya 15 adun perlulah menyokong Adli Zari. Namun selepas minggu, Adli angkat tangan, kibar bendera putih, akur. Beliau reda dan pasrah. Tidak ada sokongan majoriti di Tun. Maka Tun melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Makli sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. BNPN meneroji kepimpinan. Di sini timbul persoalan, mengapa pada ketika itu Tun tidak melayan kehendak Adli Zari dan Pakatan Harapan. Tun ketika menjadi TYT Melaka sangat teguh pendiriannya terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Sangat kuat memperjuangkan UMNO dan Barisan Nasional. Namun sekarang ini timbul persoalan. Apa yang sedang dan cuba disampaikan oleh Tun Khalil Yaakob? Sekiranya Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob ini tidak berbicara, hanya memperlihatkan, mempertontonkan kelibat jasad kepada rakyat, itu tidak cukup. Saya sebagai penganalisis melihat di sini, tinggal lagi 3 hari. 3 hari detik pengundian 20 hari bulan 11. Hari ini 17 hari bulan 11. Andai kata Tun mulai membuka mulut sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pilihan raya negeri Melaka, menyatakan pendirian beliau terhadap suasana pilihan raya negeri Melaka dan apa harapan beliau kepada rakyat negeri Melaka dan pengundi 196,000 pengundi yang mendaftar. Anak muda, golongan dewasa, warga tua, warga emas, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karangasem, Pulau Tegas. Asli, kalau Tun buka mulut, menyatakan, memberikan mesej jelas, 2 hari berturut-turut,
18 dan 19 dan menyatakan apakah yang beliau mahukan dan mengapa beliau hadir bersama pimpinan Pakatan Harapan, bukannya Barisan Nasional dan UMNO. Apa yang mengganggu pemikiran dan emosi beliau? Saudara mungkin melihat saya setiap hari bercakap, memberi pandangan, membuat video, audio, penulisan, artikel, bercakap di media sosial, media perdana. Mungkin saudara bertanya mengapa saya melakukan semua ini. Harapan saya hanya satu. Saudara tidak akan mampu melihat saya hanya menyokong satu ataupun membela satu parti politik. Ada kalanya Pakatan Harapan kecil hati dengan saya. Ada kalanya Barisan Nasional terhuris dengan kenyataan saya. Ada kalanya Perikatan Nasional mereka merasakan kenyataan saya ini tidak menyebelahi mereka. Manakala Putra dan Iman calon bebas, jauh sekali mereka melihat seakan-akan saya tidak membela mereka. Setiap hari saya cuba tampil mendidik, membetulkan pemikiran masyarakat, pengundi, pemimpin. Yang dikatakan hebat, senior, profesor, scholar, think tank. Yang dikatakan yang terbaik dalam level aras tinggi keintelektualan. Namun saya dengan kapasiti kemampuan saya melakukan yang terbaik. Sudah pasti ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang senang, ada pihak yang gembira, ada pihak yang terharu, ada pihak yang mahu saya terus bercakap. Dan jangan lupa, ada pihak yang baling batu, surut tangan. Menggunakan kuasa-kuasa gaib, tangan-tangan gaib untuk menjumukkan saya, memberi tekanan dan memastikan saya tidak bercakap dan saya tidak signifikan, saya tidak dilihat sebagai orang yang cerdas, intelektual, berkarisma. Dan mereka merancang untuk menjatuhkan saya bukan baru. Daripada 1994 sehingga 2021, daripada 2013 hingga 2021, ini agenda mereka. Baik. Saya sudah cerita dan sebarkan niat nawaitu saya setiap hari. Saya tampil, bercakap, membuat video, audio dan sebagainya. Namun persoalan yang sama, mengapa Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob sebagai mantan DYT Melaka boleh hadir bersama Pakatan Harapan? Bukankah beliau seorang yang ternama, seorang yang mempunyai merit, jarang, dan dari segi etika sudah pasti kita melihat ini tidak kena. Tapi sebagai seorang manusia, lebih-lebih lagi tidak lagi memegang jawatan atau menjadi DYT Melaka, beliau berhak turun padang. Persoalannya, jangan tutup mulut ini, jangan tutup hidung ini, jangan tutup telinga ini, jangan tutup mata ini, jangan tutup minda ini, jangan tutup hati ini. Ingatlah, sekiranya Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob mempunyai maklumat dan tahu kebenaran, silalah sebelum terlewat. Tun, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya Tun. Malaikat maut akan menjalankan tanggungjawab sakratul maut. Tun yang tahu banyak perkara, kebenaran untuk mengangkat dan menunjukkan jalan yang benar, siratul mustaqim, ad-din, kesejahteraan bagi semua masyarakat rakyat negeri Melaka. Tun akan dipersoalkan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan permainan. Saya mengenali Tun sekali, pernah saya berjumpa ketika saya salam beliau. Beliau menyebut, Prof, I always go through and read your articles. It's really interesting.
very good article and very critical arguments in that sharing section. Tun nyatakan Prof punya penulisan sangat bagus dan saya sentiasa mengikuti dan membaca. Antara Tun ingat atau tidak, namun saya masih ingat. Dalam satu majlis yang lain, pegawai-pegawai pengiring Tun, pegawai protokol menegur saya. Prof, mengapa sudah tidak kelihatan artikel Prof sekarang ini? Saya antara orang yang suka membaca dan melayari, mengikuti artikel Prof. Tuan-tuan dan perempuan, saya bukan doktor, bukan Prof dan tidak memiliki PhD. Namun itulah gelaran yang diberikan oleh saya, mungkin kerana pemikiran, penulisan, critical thesis statement, argument, kemampuan untuk menjangka masa hadapan pelbagai isu. Maka itulah gelaran yang saya terima. Persoalannya, penulisan saya dihalang, penglibatan saya di media dihalang, ruang untuk saya dan peluang dihalang, pidato saya dihalang oleh tangan-tangan gaib dan mereka yang berkuasa. Inilah realiti kita. Kita akan ada musuh di mana-mana sahaja. Manusia rambutnya sama hitam, hati lain-lain. Hari ini saya tampil bercakap. Ada pihak suka, ada pihak tidak suka. Yang mana tidak menguntungkan mereka atau mereka mencemburui kemampuan, kelebihan yang Allah kurniakan kepada saya. Walaupun tidak banyak, setakat secubit ilmu dan zarah yang saya miliki. Namun Tun, silalah turun ke gelanggang. Cakap lafaz 2 hari sebelum pilihan raya negeri Melaka. Dan viral itu memberi kesan yang besar kepada pengundian di negeri Melaka. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.